Buletin Edik 17 September bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mahu proses membina keluarga Malaysia yang bersatu padu dan memiliki satu identiti nasional perlu terus dipertahankan. Katanya ia demi menjamin kelangsungan kedaulatan negara bangsa. Semakin bertambah usia negara, cabaran dan ancaman yang dihadapi semakin besar serta bertambah kompleks. Musuh yang memecah belahkan hadir berbentuk ekonomi, politik, sosial dan anasir-anasir dari luar yang giat berusaha menggugat kestabilan serta ketenteraman bangsa dan negara. Perdana Menteri berucap pada sambutan Hari Malaysia 2022 di Dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan di Bandar Hilir, Melaka malam semalam. Tambah beliau, jika anasir itu dibiarkan berleluasa, dibimbangi ia akan menjadi ancaman kritikal yang boleh mengancam perpaduan. Justru nilai keluarga Malaysia berteraskan keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran adalah ramuan penting dalam usaha membina kekuatan negara. Beliau menegaskan memupuk perpaduan adalah agenda besar dan penting kerajaan demi kelangsungan sebuah negara yang aman, stabil, harmoni dan sejahtera. Dalam pada itu, suasana di Dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan di Bandar Hilir bukan sekadar dipenuhi dengan semangat patriotik. Kemeriahannya lebih dirasai apabila sebahagian pengunjung hadir dengan pakaian era 50-an dan 60-an. Pengunjung nyata ceria mengenakan baju Melayu bersongkok sengit, kebaya singkat dan kemeja lengan pendek serta bertopi bareta. Tidak kurang juga memakai busana ala pahlawan Melayu zaman silam. Mereka antara lebih 20,000 pengunjung yang hadir pada sambutan Hari Malaysia di Bandar Hilir, Melaka. Bukan saja penduduk Melaka, sambutan kali ini turut dihadiri pengunjung luar, antaranya dari Kuala Lumpur dan Johor. Bagi Faza Adelina Zainal Abidin, 15 tahun, dia memang ternanti-nanti untuk menyaksikan sendiri sambutan Hari Malaysia. Jelasnya selama ini dia hanya mengetahui sejarah pembentukan negara menerusi pembelajaran di sekolah. Very happy and seronok because very meriah kan. So very lively lah. It's very fun here and you guys should come too. And baju ini digalakkan untuk pakai. So it's much better. Seorang pengunjung, Muhammad Rafiq Rahimi Muhammad Raziz, 24 tahun dari Kuala Lumpur yang memakai pakaian era 60-an, melahirkan keterujaannya menghadiri acara kemuncak sambutan Hari Malaysia di Bumi Hang Tuah. Orang kata begitu, orang kata teruja lah. Yang mana di Negeri Melaka ni adalah salah satu kali pertama kita sambut Hari Malaysia ini. Manakala bagi Muhammad Naim Majid, 18 tahun, dia tidak segan untuk hadir berpakaian pahlawan Melayu dan bertengkolok kerana ia sememangnya pakaian kebanggaan masyarakat Melayu selain bagi memeriahkan lagi suasana sambutan. Saya datang ni sebabkan semangat pahlawan kita yang dulu, yang sebelum mereka yang bertahankan negara kita. Itu yang saya datang sini nak pakaian benda Melayu. Seorang lagi pengunjung dari Johor, Farhana Muhyiddin, 20 tahun, yang berbaju kurung era 60-an berkata, tema yang dipaparkan pada sambutan kali ini adalah tepat pada masanya ketika pembentukan Malaysia pada 1963. Saya dapat tahu dari media sosial untuk pakai tema 60-an. Saya rasa gembira lah dapat pakai macam ni. Sambutan yang diadakan di Dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan di Bandar Hilir itu disempurnakan Yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam. Antara kenamaan yang turut hadir, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali, Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Dr. Jeffrey G. Kitingan dan Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin berkenan merasmikan pertandingan kenderaan berhias bersempena sambutan ulang tahun ke-60 Keputeraan Baginda. Acara berlangsung di Dataran Batu Buruk, Kuala Terengganu. Setiap daerah mengambil bahagian termasuk beberapa syarikat swasta. Dua kategori dipertandingkan iaitu kenderaan berhias dan beca berhias. Daerah Kemaman dilombakan sebagai juara bagi kategori kenderaan berhias, membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000. Manakala bagi kategori beca berhias yang menawarkan hadiah wang tunai RM5,000 dimenangi oleh Hotel Paya Bunga. Lebih 2,000 pengunjung hadir menyaksikan pertandingan itu.
3 guru bahasa Inggeris tanpa nama dianugerah Inovasi Pendidikan United Kingdom. Projek pendidikan guru Kolej Vocasional Keningau bertajuk Dau-Dau dalam bahasa Bajau bermaksud dahulu kala mara ke peringkat akhir anugerah berprestij itu dalam kategori inovasi tempatan. Dau-Dau hasil gabungan seni persembahan, penulisan dan visual hasil ilham 3 guru iaitu Dr. Muhammad Sir Hajuan Idik 35 tahun, Norazilah Othman 42 dan Sydney Engelbert Ganggang 28 tahun. Dr. Muhammad Sir Hajuan berkata mereka menghantar permohonan menyertai pertandingan itu pada Mac lalu sebelum menerima email 2 bulan kemudian yang memaklumkan projek terbabit berjaya mara ke peringkat pemilihan seterusnya. Tema utama projek ini adalah cerita rakyat dan budaya etnik, manakala tema keduanya adalah isu-isu kontemporari. Terdapat 5 lagi finalis untuk kategori inovasi tempatan iaitu dari Brazil, Peru, Greece, Ukraine dan United Kingdom. Mengulas lanjut, Dr. Muhammad Sir Hajuan berkata projek itu turut membabitkan pelajar KV Keningau yang menghasilkan karya seni persembahan, penulisan dan visual bertemakan warisan budaya dengan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar. Beliau berkata projek seni itu secara langsung mendidik pelajar terbabit untuk menerokai dan lebih memahami serta menghormati kebudayaan pelbagai etnik dan kaum. Pemenang akan diumumkan pada 30 November melalui acara fizikal yang akan berlangsung di London. Seramai 100 mahasiswa daripada pelbagai Institut Pengajian Tinggi IPT menyantuni lebih 6,000 penduduk Sabah melalui misi sukarelawan siswa Yayasan Sukarelawan Siswa YSS ke negeri itu. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, misi itu berlangsung selama 10 hari bermula 1 September lalu, melibatkan 6 lokasi di daerah Kudat, Tuaran dan Beluran. Menurutnya, sukarelawan terpilih terdiri daripada pelajar Institut Pengajian Tinggi Swasta IPTS, Politeknik dan Institut Pendidikan Guru IPG di seluruh negara. Mereka bukan sahaja berpeluang untuk berinteraksi, malah tinggal bersama komuniti setempat. Seramai 6,478 penduduk kampung dan 1,505 murid sekolah mendapat manfaat daripada 136 projek yang dilaksanakan sukarelawan siswa YSS. Antaranya ialah saringan kesihatan dan pergigian percuma, pembinaan projek laluan pejalan kaki sekolah, kelas tuition percuma berkonsepkan fun learning dan bicara siswa. Dalam pada itu, projek yang dijalankan berlandaskan 6 teras YSS termasuk pemerkasaan komuniti, penambahbaikan pendidikan dan pembangunan kapasiti, ketahanan terhadap impak perubahan iklim dan kelestarian alam sekitar, kesihatan dan transformasi digital. Teras tersebut turut selari dengan matlamat YSS untuk terus menyokong pelaksanaan matlamat pembangunan mampan SDG ke arah mencapai Agenda 2030. Kembali di Buletin Didik. Bermula hanya sebagai hobi, Abdul Jalil Abdul Aziz kemudian menambahkan minatnya sebagai penyelam skuba sebagai pendapatan tetap dengan menjadi tenaga profesional, pengajar profesional sejak 18 tahun lalu. Kita ikuti perkongsian segmen kejaya minggu ini iaitu penyelam skuba. Mula tertarik dengan bidang ini sejak berusia 24 tahun, sebaik Abdul Jalil menamatkan pengajian. Dari hari ke hari, minat itu semakin bercambah sehingga Abdul Jalil merasakan sukar untuk berpisah dengan dunia selam skuba ini. How dapat advance open water, dah minat tu dah makin, orang kata, dah makin kuat kat diving ni. Because the moment, masa I dapat I punya advance open water, I dah nampak benda yang I boleh buat pergi jauh. Then I mula buat research kan, scuba instructor ni macam mana, apa kita punya job scope, apa semua kan, apa kita punya disiplin semua. So then I decide macam okay lah, I buatlah sampai dive master dulu. So I started everything in Miri. So habis tu the next tahun selepas tu pada 2005 saya buat saya punya rescue. So saya buat saya punya rescue di Miri, selesai saya balik KL, saya sambung saya punya dive master. Memiliki lesen skuba bukan mudah.
Pelbagai kursus serta pengetahuan diri perlu dikuasai kerana aktiviti ini membabitkan keselamatan. Hasilnya, Abdul Jalil mampu melatih bukan sahaja individu normal, malah golongan berusia serta orang kurang upaya OKU. Disertai pengalaman luas selama 18 tahun, jurulatih di Nautilus Dive Center Bukit Kiara Ibu Negara itu turut diberi kepercayaan untuk merancang dan merangka pembinaan pusat latihan skuba di tempat beliau bekerja. Tambahnya, kemahiran skuba mampu memberi nilai tambah kepada individu yang bekerjaya. Ini turut diakui pegawai takbir dan diplomatik Nur Ikram Muhammad Noor. Menurut Nur Ikram, melalui kemahiran tambahan yang dimilikinya itu, dia dapat melakukan aktiviti pemeliharaan laut dengan lebih berkesan. Apabila telah pun ada ilmu kejurulatihan, jadi apabila saya merangka ataupun merencana program itu dapat diterjemahkan dengan lebih baik, terutamanya daripada segi teknikal, daripada segi keselamatan, daripada segi pelaksanaan, dan yang paling utama adalah mencapai objektif program itu sendiri. Seperti yang saya nyatakan, PPTD Divers lebih memberikan fokus kepada program konservasi dan juga program kesedaran alam marin. Seperti mana yang kita sedia maklum, isu utama sekarang ini adalah isu sampah yang datang daripada daratan, masuk ke lautan dan akhirnya mencemarkan lautan itu sendiri. Melalui kemahiran yang dimiliki, Nur Ikram juga berjaya mencatat nama dalam The Malaysian Book of Records MBOR dengan menurunkan sebuah tukun rekreasi berbentuk sebuah kapal terbang ringan jenis Piper PA-31 Navajo. Sementara itu, bagi Ketua Penolong Pengarah Kanan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA Muhammad Faizal Abdul Hamid, melalui kemahiran selaman skuba, dia dapat berkongsi ilmu keselamatan di laut. Melalui kemahiran itu juga, Muhammad Faizal yang juga pengarah program penyelam Persatuan Pegawai Takbir dan Diplomatik merangka program berkaitan pemeliharaan marin. Paling penting adalah sebagai divers kita dapat memberi khidmat kepada masyarakat dalam usaha-usaha preservation dan conservation alam sekitar, memelihara dan memulihara alam sekitar daripada pencemaran dan akan menyumbang kepada peluang-peluang ekonomi terutama dalam sektor pelancongan alam sekitar dan pelancongan di bawah laut bagi masyarakat Malaysia. Sering dianggap hanya untuk memenuhi kepuasan peribadi. Di sisi lain, individu yang punya kemahiran dalam melakukan skuba mampu mengembangkan kerjaya mereka. Diving ni satu ayat yang besar tau. So daripada diving ni kita boleh jadi, kalau you ada skill, contoh you ada skill online fotografi, you boleh jadi underwater photographer. Kalau you are online videographer, you boleh jadi underwater videographer. You boleh jadi, you can even jadi orang kata apa, director of photography of underwater pun you boleh jadi. Because and then daripada situ, bukan setakat itu saja. Kalau you background you ada kata marine biologist, you can become a marine biologist. But semua ni datang daripada basic of diving, open water. Abdul Jalil berharap pada masa akan datang, lebih ramai akan tampil untuk mempelajari selaman skuba. Melihat kepada saiz kediaman seorang warga emas ini, tiada siapa menyangka dia mampu menyimpan 15,000 buku. Hakikatnya, Hamdalah Abdul Hafiz, 82 tahun, telah mengumpul bahan-bahan bacaan sepanjang hayatnya sehingga rumahnya bertukar menjadi tempat membaca. Dia berharap dapat meninggalkan impak positif untuk generasi muda di kampungnya. Menariknya, warga emas ini membenarkan orang ramai datang ke rumahnya untuk membaca semua buku-buku miliknya secara percuma. بدأت تجميع الكتب منذ أكثر من 50 سنة وهذه الكتب متنوعة أدبية وإسلامية ودراسات مختلفة يعني متنوعة فأكثر من المجالات يعني تفسير القرآن الكريم وشرح الأحاديث النبوية الشريفة واللغة العربية التي أعشقها فكان هذا مجالا محببا إلي وإلى الآن
أداوم على قراءة هذه الكتب النافعة بإذن الله. أنا باجي هنا لأن في هنا مجموعة كبيرة من الكتب في مكتبة بتاعة الشيخ حمد الله بتاعته هو حضرته. بنيجي بلاقيه بيقرا في كتب أو ساعات أستعير منه كتب، فبقعد أسأله في الكتب اللي معاه وبنجود شوية قرآن أو وأسأله شوية في أحكام السنة والفقه والأحاديث، وبلاقي وموجود كتب في جميع المجالات متنوعة. Hamdallah mengakui akan terus menambah bahan-bahan bacaan disebabkan ketiadaan perpustakaan atau kelab belia di kampungnya. Harapannya ada pihak yang tampil membantu mendirikan perpustakaan supaya buku-buku miliknya dapat disusun dengan lebih teratur dan sistematik, seterusnya memanfaatkan komuniti setempat. Seorang warga Hungary mencuri tumpuan apabila berjaya mencipta sebuah kenderaan beroda 2 hasil gabungan daripada basikal dan kereta lama dari Jerman Timur. Masih seperti sebuah basikal, terutama dari segi cara penggunaannya, pilihan warna terang menyebabkannya pantas mencuri tumpuan. Menurut penciptanya Zoet Hanizlo, jentera ini diberi nama Trabisikli, kombinasi antara sebuah basikal dan kerangka Trabant, sebuah kereta lama di Jerman Timur. Termasuk untuk kerja mengecat, Hanizlo mengambil masa 3 minggu untuk menyiapkan Trabisikli. Ciptaannya ini boleh dikemudi, ditunggang dan dibrek dengan selamat. Jika timbul sebarang masalah teknikal seperti rantai putus, penutup boleh ditanggalkan oleh penunggangnya tanpa sebarang bantuan tambahan. Basikal ini berat sedikit daripada basikal biasa pada kira-kira 10 kg menyebabkan ia agak sukar ditunggang. Sebagai tambahan, Trabisikli menampilkan lampu depan LED dengan warna yang boleh dilaraskan. Ia juga dilengkapi muzik serta pembesar suara dan boleh dikawal dengan aplikasi telefon mudah alih. Sejak mula mengusahakannya pada tahun 2020, sebanyak 6 buah Trabisikli sudah dijual oleh Hanizlo. Langkah seterusnya, Hanizlo mahu mengubah suai motosikal pula. Baik, rasa-rasanya kereta elektrik sudah semakin kerap kita dengar atau lihat. 6 tahun lagi, tahun 2028, sebuah syarikat Sweden merancang mengeluarkan pesawat elektrik pula. Syarikat pengeluar pesawat elektrik itu Hut Aerospace ditubuhkan selepas jirannya Norway pada 2018 mengumumkan menghasilkan penerbangan bebas tenaga fosil menjelang tahun 2040. Pelabur untuk projek itu termasuk manusia terkaya di dunia Bill Gates melalui anak syarikatnya Breakthrough Energy Ventures. Untuk permulaan, pesawat elektrik yang dicadangkan itu mempunyai kapasiti 30 orang penumpang. Pesawat ES-30 dibina supaya mampu terbang sejauh 200 km dengan kuasa bateri. The things we do now in the next coming years is going to dictate a lot how the world looks in the 2040s and 2050s. So even though we're building a small plane that has quite limited range and an application mostly for short regional hops, the technology that we're going to develop is going to form the baseline that sets us on a trajectory to actually reduce gigatons of CO2 emission from the atmosphere by 2050. Setakat ini, 200 buah pesawat elektrik itu sudah ditempah oleh United Airlines dan Mesa Air Group. 2 hari lalu, Air Canada mengumumkan menempah 30 buah pesawat itu dan melabur sebanyak $5 juta Amerika dalam projek berkenaan. Projek itu bukan sesuatu yang mustahil kerana ketika ini pesawat elektrik 2 tempat duduk antara yang semakin banyak digunakan di Sweden. Okey, basic yang ketiga ialah dodging, iaitu mengelak bola. Masih di Buletin Didik. Tamasya Sukan Malaysia Sukma edisi ke-20 secara rasminya dibuka malam ini dan sehingga jam 6 petang tadi untuk 3 kedudukan teratas, Johor masih mendahului carta kutipan pingat dengan 17 emas, 13 perak dan 6 gangsa. Melaka di tangga kedua dengan 9 emas, 7 perak dan 6 gangsa. Diekori rapat Sabah, 9 emas, 6 perak dan 9 gangsa. Sementara itu, acara memanah membuka tirai saingan hari ini dengan 4 pingat emas ditawarkan di Stadium Usim Nilai. Acara 50 meter kompaun lelaki dan wanita individu dilangsung serentak pada sesi pagi. Acara lelaki 46 peserta dan pemburuan pingat menyaksikan saingan 15 peserta teratas.
Dua pemanah Selangor cemerlang meraih kedudukan 1-3. Muhammad Alif Aiman Muhammad Hasri meraih emas selepas mencatat 697 mata. Pingat perak milik Muhammad Syafiq Arifin dari Terengganu dan gangsa Daniel Muhammad Kamarul Zaman juga dari Selangor. Acara wanita, pemanah Johor Nur Akilah unggul memenangi pingat emas. Nur Akilah jelas berada dalam prestasi terbaiknya apabila mengumpul mata tertinggi 692 mata. Pingat perak pula dimenangi atlet Pulau Pinang Kayal Vili dengan 684 mata keseluruhan. Maizatul Amira Natasha Mahadi menghadiahkan pingat gangsa buat Pahang. Di lapangan olahraga dan balapan, saingan hari ketiga lebih didominasi atlet dari Sabah dan Sarawak. Paling menjadi tumpuan kejayaan atlet Sabah Andre Anura Anwar apabila mempertahankan pingat emas lompat kijang akhir yang juga emas keduanya di Temasya kali ini. Atlet berusia 23 tahun ini nyata berada pada kelas tersendiri menerusi catatan sejauh 16.43 meter yang sukar digugat 12 finalis lain. Atlet Sarawak Eng Jing Juan pula unggul dalam acara merejam lembing wanita akhir. Jing Juan cemerlang merangkul pingat emas dengan lontaran sejauh 43.45 meter. Perak milik J. Pavitra Devi dari Pulau Pinang. Sementara seorang lagi wakil Sarawak Farisha Atirah Y gangsa. Penguasaan Sarawak berterusan dalam acara tukul besi wanita di mana atlet kebangsaan Grace Wong tiada masalah memenangi emas. Dalam pada itu, sukan karate menawarkan 7 pingat emas semalam. Acara kata wanita akhir paling awal mempertemukan Farhah Syahirah Muhammad Syamrin dari Brunei menentang Lim Huiling dari Pulau Pinang. Huiling berjaya mengutip 25.68 mata untuk menghadiahkan emas kepada Pulau Pinang. Acara akhir komite bawah 67 kg, pertemuan HS Suria Shankar dari Johor dan wakil Selangor KT Teva Darshan bermula agak sengit. Penguasaan mula memihak Suria sebelum dia diumumkan sebagai pemenang pingat emas dengan keputusan 8-0. Baik, paparan sekitar pameran permainan di New York, Amerika Syarikat mengakhiri Buletin Didik. Acara tahunan ini menghimpunkan inovasi dan produk terbaru daripada jenama-jenama permainan popular. Saya Khairul Azam Manasri, salam hormat dan Assalamualaikum.